Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nama saya Muhammad Redha bin Ahmad. Sekarang ini bertugas di Masjid Wilayah Persekutuan. Untuk sesi ini alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan warga di bahagian ini untuk kita bincangkan yang diberikan iaitu hikmah Ramadan dan Aidilfitri dalam konteks PKP, khususnya PKP yang ada sekarang ni iaitu B lah, bersyarat. Baik. So sudah tentulah kita telah melalui fasa Ramadan untuk kali ini dah pun hampir untuk menghabiskannya untuk bertemu dengan Aidilfitri. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang hikmah, saya melihat dalam Al-Quran ada banyak ayat Quran menyentuh tentang hikmah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyentuh hikmah itu merujuk kepada kebijaksanaan. Walau bagaimanapun ada satu dua ayat yang menyentuh hikmah yang sering difahami oleh kita, iaitu dari sudut kehidupan kita. Bila mengatakan hikmah itu mungkin lebih kepada kita kata kelebihan ataupun tujuan di sebalik ataupun sesuatu apa benda kenapa perkara itu berlaku, di sinilah kita nak melihat berdasarkan kalau kita melihat antara dalil ayat Quran yang menyatakan tentang hikmah, apa sesuatu yang diciptakan ataupun yang berlaku itu apa sebenarnya yang Allah telah tentukan untuk masa-masa akan datang. Umpama macam ayat dari surah Sad ayat 27, Allah kata wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru wailul lil ladzina kafaru minan nar. Allah kata, dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandung hikmah dan keadilan. Yang demikian adalah sangkaan orang-orang kafir. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir itu dari azab api neraka. Maknanya ayat ni sebagai satu guideline, sebagai panduan merujuk kepada bila Allah ciptakan langit dan bumi ni mesti ada sesuatu di sebalik penciptaan ini. Bukan sekadar kita nak melihat di alam ini sahaja, bahkan di sebalik alam itu berarti ada perjalanan-perjalanan seterusnya yang perlu kita lalui. Maknanya kita fikir mungkin kita boleh bekerja, kita makan, boleh minum, boleh tidur dan buat segala-galanya, tetapi di sebalik itu ada sebenarnya Allah tentukan bagi tujuan sebagai hamba untuk khususnya umat Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, untuk digunakan untuk membawa kebaikan pada masa-masa akan datang, kebaikan ketika dalam alam kubur, ketika mati, dan juga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikianlah menjadi petunjuk bagi kita yang beriman. Kita yakin inilah kita kata ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sebaliknya tidak beriman, mungkin mereka akan meletakkan prasangka-prasangka yang tidak baik kepada sesiapa saja. Bahkan mungkin juga kalau setengah orang Islam juga, na'udzubillah, minta jauh, kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak mahu jadi begitu. Maka sebab itulah dalam kehidupan ini tak kira apa sekalipun daripada A to Z semuanya disebut sebagai ujian. Baik kebaikan maupun tidak baik. Biasanya lumrah orang akan kata ujian ni dalam bentuk yang tidak baik lah. Sakit, kita kata tak makan, tak minum. Sebab itu yang disebut dalam Al-Quran yang Allah sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan Allah jadikan ujian kepada kamu iaitu dalam bentuk ketakutan, wal ju' dan juga kelaparan, wa naqsim minal amwal, di banyak berlaku kekurangan daripada harta-harta, kan, wa thamarat, dan juga tumbuh-tumbuhan, berlakunya kekurangan, kerosakan dan puasa. Bagi apa Allah kata tujuan wabasyiris sabirin, untuk memberi khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar sudah tentulah kita yang disebut sebagai seorang yang beriman. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam sering dibacakan, iaitu dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maknanya Allah Subhanahu menjadikan kehidupan ini, maknanya antara kehidupan iaitu dia disebut sebagai hayah dan juga kematian itu adalah untuk menguji sejauh mana mereka boleh beramal sepanjang hidup mereka. Ini petunjuk-petunjuk menyatakan bahawa kehidupan kita ini memang tidak lari daripada sebarang bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam soal PKP dalam perbincangan kita, sudah tentulah kita ingin melihat bagaimana kita melayari bahtera kehidupan ini. Macam para dia berumah tangga pula kan. Maknanya kalau kita hari ini kita boleh lihat Ramadan kita, saya kira
rata-rata lah melalui kehidupan Ramadan yang baharu berbanding yang sebelum ini. Maharu tu maksudnya dia tepuk dada tanya iman je. Kan? Bagaimana kita nak menguruskan aktiviti-aktiviti seharian kita, khususnya bila Ramadan Allah datangkan sebagai tetamu yang akan menyusul hilang, akan menyusul Syawal pun akan menghilang. Sama seperti yang sebelum-sebelum. Cumanya situasinya kita dalam keadaan kita diarahkan oleh pemerintah untuk mengawal diri kita, untuk kita mengelakkan dari sebarang bentuk merebaknya COVID-19 ini. Kita kena faham hakikat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita tak lain dan tak bukan untuk beribadah, seperti mana ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak kami jadikan jin dan manusia itu untuk beribadah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita melihat hikmah, sudah tentulah terlalu banyak sangat hikmah. Ini kalau kita buka je Facebook kita, setiap saat, setiap minit ada je benda-benda baru. Kan? Soal bab urusan harian biasa, pekerjaan biasa, maupun dari sudut urusan dalam bab pengibadatan. Contoh umpama orang berniaga. Kita lihat di Facebook hari ni ramai macam-macam orang berjual. Saya ni macam-macam perniagaan nak dijual dengan kuihnya, apa semua. Tak kurang daripada itu, kita juga diberi pengisian dari sudut kerohanian. Ramai para ustaz yang membuat dalam bentuk online kuliah seperti ini juga, kita dalam bentuk perbincangan seumpama dengan untuk memberi penjelasan ke mana sebenarnya matlamat kehidupan kita bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ujian yang saya kira amat besar ini di seluruh dunia, bukan di negara kita sahaja. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan sudah tentulah bila kita membicarakan tentang Ramadan, sudah banyak kita mendengar amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Tapi bagaimana kita nak mengatur kehidupan Ramadan ini lebih bersistematik? Saya yakin setiap manusia itu berbeza-beza cara mereka menguruskan diri. Kadang-kadang ada yang tak dapat apa-apa pun daripada Ramadannya, ataupun daripada hari-hari sebelum Ramadannya di musim PKP. Bayangkanlah kalau saya suami isteri berkerjaya. Kali ini, kalau sebelum ini waktu kita banyak, kalau boleh kita kira dalam seminggu itu beberapa jam, ratusan jam itu, berapa jam sangat kita, bagi yang ada keluarga lah, sama ada dia, kalau dia bujang, dia duduk sama dengan keluarga dia ke, ataupun duduk sendirian ke kan. Tapi kalau yang biasanya, kalau yang bujang ni kadang dia banyak, kalau yang rajin lah, dia akan cari kerja macam-macam lah. Tapi kalau kita yang berkeluarga ni, waktu kita mungkin pukul 8 sampai pukul 5 ataupun lebih awal daripada itu keluar bekerja untuk balik. Bayangkan, setengah hari, 12 jam kita berada di luar, dan beberapa jam kita bersama dengan anak-anak kita. Kalau yang berkeluarga, bersama dengan isteri kita. Kalau satu Ahad, kalau setengah yang buat OT, buat Grab, buat macam-macam lah, buat Foodpanda lagi pula kan, nak cari rezeki lagi, kan, nak menyara kehidupan. Bayangkan. Tapi bagi yang normalnya, kita kata 5-8, kita ambil kira yang tu lah, 5-8 darab dengan 5 berapa kan. Bayangkan, kalau 8 jam, 40 jam. Saya ingat dalam 3-40% harian itu kita berada di luar, di pejabat, kan. Itu anggaran kasarnya. Kalau kita kira lebih lagi, mungkin lebih daripada itu. Bila kita berada waktu PKP, sudah gitu kita bagi bersama dengan keluarga, kita dapat lihat. Saya kalau sepanjang ni baru tahulah, walaupun kita nampak tahulah tingkah laku anak-anak tu, tapi bila kita dah berada lagi dengan dia, kita tahulah lebih jauh lagi tingkah laku mereka, apa kata-kata yang dikeluarkan, bagaimana mereka berhubungan dengan adik-beradik mereka kan, lebih akrabnya, bergaduh ke apa ke. Maka kita, sini pentingnya, kita lah kalau kita jenis belajar, jenis sentiasa menambah ilmu, kita kena jadi ibu bapa yang sebenarnya itulah ibu bapa yang menjadi, kita kata sebagai contoh, sebagai guru dalam sesebuah rumah, apatah lagi kalau dia bergelar sebagai bapa. Tapi kalau dia tidak memanfaatkan, sama seperti hari-harian, tidurnya lebih banyak, bukan salah tidur, tapi masalah lebih banyak daripada urutan rutin harian. Contohlah kalau bulan Ramadan ni, saya pun tak menafikan, lepas kalau kita bersistematik lah, kalau kita bangun awal pukul 5 paling tidak, kalau kita anak-anak kita sudah tentu waktu tu luar kebiasaan mereka. Mungkin sebelum ni kalau hari sekolah mungkin pukul 6, 6.30 ngam-ngam subuh baru dia bangun untuk solat, untuk apa semua. Yang solat lah, ada juga yang tak solat, minta maaf lah kan. Mungkin dia awal dia sahur, dia apa semua, okey. So selepas waktu solat subuh itu, bagi yang nak buat solat subuh, tapi ada yang melayan anak-anak itu, kalau tidak berjadual, maka anak itu akan sambung balik tidur dia, dan akhirnya menyebabkan dia akan tidurlah sampailah mungkin tengah hari, mungkinlah boleh jadi petang juga. Sama juga dengan kita, bukan anak, bapa anak, mak anak pun sama. Baik, balik pada kita Ramadan. Saya kira Ramadan yang kita lalui ini mestilah
ada benda yang kita boleh target tercapai. Apatah lagi pengisian Ramadan ini dengan waktu masa rehat yang mencukupi. Saya ingat kita boleh bangun awal, kita boleh boleh untuk bangun bertahajud, seumpama dengan ini penting sebab Ramadan Allah datangkan Lailatul Qadar. Saya pesan sama-sama kita cari peluang ni, sama ada kita sempat ke tak sempat, apapun pergilah untuk usaha dapatkan Lailatul Qadar ni. Walaupun realitinya mungkin kita nak persiapan, ada sebahagiannya biasalah untuk menyambut Aidilfitri, walaupun Aidilfitri kita mungkin kali ini jauh berbeza dengan Aidilfitri yang sebelum ini. Baik, jadi hikmah terlalu banyak memang kita tak nak fikir. Itu tanya kita lah, kita pun boleh lihat, buka je Google, carilah dekat mana Facebook ke apa. Saya yakin rata-rata cerita tentang apa yang ada pada Ramadan ini. Ambil kesempatan masa inilah yang paling kita pun gunakan. Paling tidak kita kena banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Subhanahu bagi petunjuk kepada kita untuk diberikan jalan yang lurus, jalan yang benar dalam ajaran Islam ini, tidak kita terpesong dan akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Baru-baru ni pun kita menerima kabar salah seorang tokoh ilmuwan kita, ulama kita meninggal dunia kan. Banyak berita-berita positif yang kita dengar kan. Tak ilmuwan pun sebelum dulu kita dengar, saya suka ulang balik semula walaupun kita tahu kan cerita-cerita itu, tapi alhamdulillah akhirnya selesai juga bagaimana seorang artis yang meninggal dunia dari usia yang muda kan, almarhum Abam tu. Banyak cerita-cerita kebaikan yang keluar selepas mereka tadi. Ini yang kita nak. Walaupun kita tak seglamour itu, tetapi bila kita kata bila amalan yang kita buat mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan, nescaya di dalam kubur kita selamat, apatah lagi di akhirat kita dijamin syurga oleh Allah Subhanahu. Ambil peluang bulan Ramadan, gunakan kesempatan untuk mohon taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hikmahnya di sinilah. Sering mendengar majlis-majlis ilmu, nasihat-nasihat, ambillah nasihat itu untuk kebaikan diri kita dan kebaikan keluarga kita, kerana kebaikan orang yang berada di sekeliling kita.